untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi bagaimana kita menggalakkan kita rakyat Malaysia untuk terus membaca 10 minit sehari pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu sempena dengan Hari Buku dan juga Hak Cipta Sedunia tahun 2022. Jadi kita nak dapatkan perincian dengan lebih lanjut bersama dengan dua orang tetamu kita di studio pada pagi ini, iaitu Puan Suhaila Abdul Rahman yang merupakan pengarah perkhidmatan korporat Perpustakaan Negara Malaysia, dan juga kita bersama dengan Encik Kamal Kormin, Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO. Ya. Assalamualaikum. Okey, mungkin untuk permulaan ini, untuk kita meraihkan sambutan Hari Buku Sedunia, Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia bagi tahun 2022 ini, kita difahamkan Perpustakaan Negara Malaysia telah melaksanakan program Jom Membaca Bersama 10 minit. Jadi penerangannya, Puan. Kita lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Semangat Pagi Malaysia, Tuan Munawar dan Puan Hani kerana sudi menjemput kami Perpustakaan Negara Malaysia untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan Hari Buku dan Hak Cipta lah. Okay, kalau kita lihat Perpustakaan Negara Malaysia ni setiap tahun akan melaksanakan program Jom Baca Bersama 10 minit yang sempena Hari Buku dan Hak Cipta. Walaupun kita Hari Buku tu adalah pada 23 April, tapi kita laksanakan 21 April untuk sama-sama di seluruh Malaysia, pantai timur, utara, selatan apa semua, untuk supaya dapat bersama-sama melaksanakan Jom Baca secara serentak. Okey. Kita adakan kerjasama ni bersama dengan Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam Negeri se-Malaysia dan juga perpustakaan di Institut Pengajian Tinggi, IPT, perpustakaan swasta, NGO dan semualah akademik khusus guna sama yang kita panggil lah dalam jenis-jenis perpustakaan tu, memang kita semua sokong. So serentak kita baca dan setiap tahun sehingga kini dah 9 kali lah kita mulakan sejak 2014. Okey. Kita tengok walaupun kita kata baca buku tu 10 minit, orang kata 10 minit nak dapat apa, tapi kalau kita baca 10 minit setiap hari secara konsisten, kita akan dapat orang kata amalkan membaca itu secara setiap hari dan akan menjadikan ia sebagai budaya hidup kita. Macam itulah. Kan? So walaupun 10 minit, jangan kita kata 10 minit saja nak dapat apa kan. Tapi kadang-kadang 10 minit tumpuan kita tu memang kita akan dapat input yang sangat bermakna lah. Itu satu perkara, tapi bila kita melakukan secara konsisten, ia akan menjadi satu budaya dan tabiat yang boleh kita teruskan dari masa ke masa sebenarnya. Dan ini satu amalan yang baik untuk kita mencerdaskan minda kita. Malah nanti bila kita di usia tua nanti, insya-Allah kita akan mempunyai ingatan yang lebih kuat berbanding dengan mereka yang kurang membaca, ya. Insya-Allah. Dan kita nak berkongsi juga tentang hak cipta sedunia juga, mana kita nak tahu tentang proses yang harus dilalui jika terdapat dua pihak yang ingin mendaftar karya hak cipta mereka. Cik Ahmad. Terima kasih menyemput Perbadanan Intelek dalam program yang ceria pada pagi ini. Selamat pagi Malaysia. Insya-Allah hak cipta ni adalah penting terutama kepada Malaysia, kerana proses asas hak cipta ini adalah untuk melindungi karya kita. Karya kita yang mendapat perlindungan secara automatik di Malaysia. Dengan syarat ianya perlu dizahirkan dalam bentuk material atau bahan. Baik. Dalam hal itu, perlindungan hak cipta ini juga mengadakan satu sistem pemberitahuan sukarela. Jadi ia bertujuan untuk menggalakkan pengkarya-pengkarya mendaftarkan harta intelek ini supaya ia dapat memudahkan apabila berlaku pelanggaran dan menjadikan bahan bukti prima facie di mahkamah. Itulah tujuan kita mengadakan alternatif. Selain dari perlindungan secara automatik, juga ada sistem pemberitahuan sukarela. Itu pentinglah untuk kita. Cik Ahmad menyebut tentang pelanggaran tadi kan. Kita nak tahu juga apakah itu yang disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Ya, terima kasih. Pelanggaran hak cipta adalah satu aktiviti ataupun tingkah laku yang menggunakan pakai karya-karya yang tanpa mendapat persetujuan dari pemilik karya tersebut. Dan pelanggaran ini semestinya dan seharusnya mendapat kebenaran dilindungi di bawah Akta Hak Cipta. Dan pelanggaran ini adalah satu jenayah lah di Malaysia ni, dianggap satu jenayah. Dan pemilik karya boleh mengambil tindakan mahkamah. Itu antara langkah-langkah
yang kita harus buat oleh pemilik karya tersebut. Baik, itu antara bicara awal kita berkenaan dengan hak cipta sedunia ini, khususnya melibatkan pengkaryaan dan juga penerbitan tempatan. Dan juga kita sedia maklum untuk Hari Buku ini sudah pastinya pihak Perpustakaan Negara Malaysia antara agensi yang bertanggungjawab untuk menggalakkan lagi budaya membaca dalam kalangan keluarga Malaysia. Selain program Jom Baca Bersama 10 Minit ini, apa lagi antara inisiatif-inisiatif lain yang telah dilaksanakan? Okey, kalau semua sedia maklumlah, ya, Perpustakaan Negara ini adalah di bawah agensi. Tagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kalau kita lihat tahun lepas, Kementerian MOTEK kita ni baru telah melancarkan DAKEN 2021, iaitu Dasar Kebudayaan Negara. Di mana dalam Dasar Kebudayaan Negara itu kita bermatlamat menjadikan Malaysia negara maju berbudaya, yang di mana dalam terasnya adalah dalam teras 1 budaya nilai tinggi. Kalau kita tengok, membaca ini adalah memang satu orang kata budaya yang memang nilainya sangat tinggilah, macam kita cakap tadi kan, akan menjadi amalan dalam hidup kita, menjadikan kita insan yang berilmu, berbudaya dan orang kata apa, beradab sopan lah. Kalau berilmu tu luas lah kan, ilmu pengetahuan kita. So Perpustakaan Negara memang tak dapat larilah daripada peranan dia melaksanakan program-program yang pelbagai untuk memupuk minat membaca di kalangan masyarakat. Okey, antara program yang kita laksanakan, yang tadi yang saya dah sebut, Jom Baca Bersama, setiap tahun kita telah laksanakan. Program Wacana Manuskrip Melayu. Wacana Manuskrip Melayu ni memang sebab Perpustakaan Negara memang adalah pusat kebangsaan manuskrip Melayu yang menghimpunkan naskah-naskah manuskrip Melayu. So kita akan adakan program Wacana. Kalam Karyawan ini adalah untuk kita panggil, kita jemput tokoh-tokoh sastrawan kita dan karyawan kita. Juga program Dariku Untukmu adalah program yang kita bawa buku kepada masyarakat. Yang juga meliputi luar bandar lah khususnya kan. And then Bicara Penerbit Malaysia, kita khususkan kepada penerbit-penerbit buku. Inilah antara ruang yang penting kepada penerbit untuk berkongsi idea apa-apa nak mencurahkan kepada Perpustakaan Negara untuk pelaksanaannya nantilah. And then persidangan pameran antarabangsa manuskrip Melayu juga kita akan laksanakan tahun ini. Program Semarak Merdeka sempena Hari Kebangsaan, Semarak Bahasa sempena Hari bahasa nantilah kan, sempena Minggu Bahasa nanti, dan Bicara Intelektual. Juga untuk mencerahkan lagi literasi, untuk memberi kepakaran kepada rakyat, kita akan adakan persidangan literasi media dan maklumat juga tahun ini. So saya rasa lebih kurang 40 program yang kita aturkan. Harapnya dapat sambutan rakyat Malaysia semualah, insya-Allah, secara hybrid dan fizikal. InsyaAllah. Banyak program telah atau pastinya sepanjang tahun 2022 ini. Kita juga ada program lain, iaitu Uji Jawi yang kita laksanakan secara atas talian. Dalam talian Facebook kita, di laman sosial kita lah, Uji Jawi. And then eksplorasi digital, iaitu maklumat dalam talian lah. Dan pelbagai lagi lah. So kalau boleh nak dapatkan maklumat lebih lanjut tu, boleh layari laman web kami www.pnm.gov.my. Dan juga kita punya Pustaka, iaitu koleksi digital kami di www.upustaka.gov.my. Ya, itu caranya. Tapi dalam masa yang sama juga menarik sekali apabila cara kaedah untuk menggalakkan lebih ramai lagi membudayakan membaca ni adalah dengan pemberian voucher, penebusan voucher. Mana dimaklumkan baru ini Perpustakaan Negara Malaysia dengan kerjasama Persatuan Penerbit Buku Malaysia Mabopa telah melancarkan program penebusan voucher buku Semarak Membaca 2022. Ceritakan lebih lanjut. So alhamdulillah, ini adalah tahun kedua pelaksanaan program pemberian voucher buku ni. Kalau kita lihat tahun lepas 1 juta, tahun ni kita kementerian bersetuju untuk meningkatkan lagi, menambahkan lagi peruntukan kepada 2 juta. So dengan matlamat dapat, walaupun kita tengok pandemik sedikit menurunlah kan, kita kata oleh pembelian buku, kita punya penerbit dan pembekal pun memang sangat terkesan lah. So bila adanya program voucher buku ni, kita dapat merancakkan kembali pembelian buku dan juga penerbitan buku. So dapat membantu kita, keluarga Malaysia kita, untuk membeli buku lah. Kalau kita tengok last year, tahun lepas, yang banyak menggunakan
kemudahan ini adalah para guru dan para student lah. Dan kita juga ingin bertanya kepada pihak MyPo sendirilah. Dan kita sedia maklum baru-baru ini telah dilaksanakan ataupun Malaysia telah menyertai Treaty Marrakesh yang merupakan satu usaha untuk kita menambah baik bahan pendidikan dan juga bahan bacaan dan juga format yang boleh akses untuk orang buta, kurang penglihatan dan juga print disable. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan berkenaan Treaty Marrakesh ni. Ya, terima kasih. Okey, Treaty Marrakesh ni adalah treaty yang ditabik urus di peringkat antarabangsa iaitu World Intellectual Property Organization dan dikuatkuasakan pada September 2016 yang lalu. Jadi setakat ini 79 negara telah menyertai dan di peringkat ASEAN kita ada Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Dan Malaysia adalah antara negara yang menyertai pada kali ini ya, insya-Allah. Jadi Treaty Marrakesh ini seperti yang dinyatakan oleh Munawir tadi, dia adalah untuk memberi pengecualian kepada terutamanya orang kupaya penglihatan ya, supaya dapat akses maklumat-maklumat berkenaan dalam bentuk yang dibenarkan ya. Akses contohnya dalam bentuk braille. Jadi tak ada kena penalti ataupun hukuman lah. Tak melanggar lah atas hak cipta dengan lain kata. Jadi dibenarkan orang yang kurang upaya ini. Itu antara faedah-faedah. Dan juga treaty ini juga boleh mengimport membenarkan Malaysia untuk mengimport maklumat tersebut dari negara-negara Marrakesh Treaty, Marrakesh Treaty dan mengimport dan mengeksport. Jadi banyaklah faedah insya-Allah. Jadi terutamanya untuk orang yang kurang upaya penglihatan itu sangat membantu rakyat Malaysia insya-Allah. Wow, cukup menarik ya. Banyak aktiviti ataupun peranan yang telah digalas untuk kita menggalakkan lagi budaya membaca dan juga memberi penekanan terhadap hak cipta tempatan khususnya. Ya, jadi itu dia. Jadi sama-samalah kita menjayakan segala program telah pun diatur dan pastinya tinggi harapan daripada PNM sendiri dan juga MyPo untuk anda sama-sama untuk bulan ini dan juga bulan-bulan yang seterusnya sepanjang tahun ini dengan pelbagai program yang dibawakan sempena juga dengan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Jadi satu informasi yang sangat penting kita sampaikan, jadikan budaya membaca ini sebagai sebahagian daripada tabiat yang sihat untuk kita semua keluarga Malaysia. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita, Puan Suhaila Abdul Rahman mewakili Perpustakaan Negara Malaysia dan juga Tuan Kamal Kormin mewakili MyPo. Terima kasih banyak-banyak atas kongsian pagi ini. Terima kasih. Okey, baik, dan kita nak berehat seketika untuk menyaksikan